tempat melontar, mana ini tempat sa'i kita. Jom. Saya minta, saya takut kejap ni panas kat luar. Bagi sama-sama orang lelaki volunteer angkat kapal, kita bawa balik itu kalah mereka. Ya, angkat kapal. Bawa, jom angkat kapal.
cobaan. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, kita tengok sedikit pemantapan ibadah haji. Sesungguhnya seseorang hamba yang telah aku kurniakan badan yang sihat dan rezeki yang luas, kemudian dia tidak mengunjungi rumahku setelah 4 tahun, maka terhalang daripada mendapat rahmat Allah. Maksudnya siapa pergi umrah, dia kata orang yang pergi umrah ni dia seolah mengikat janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia akan mengerjakan haji selepas itu. Tetapi kalau kita tengok keadaan sekarang, tak semudah itu. Kerana nak pergi umrah senang, nak pergi haji register sekarang tahun 2045 baru dapat. Pengukuhan akhidah, pengukuhan akidah, meyakini ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mantap, iaitu kepercayaan kita dalam soal akidah kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Kudrat iaitu kuasa Allah Ta'ala, iradat kehendak Allah Ta'ala. Tidak berlaku sesuatu melainkan dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala juga. Jadi wa ma karallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, kita macam-macam kita buat, nak pergi package tu lah, package ni lah, kita merancang, tetapi yang menentukan segala-galanya itu Allah Ta'ala. Kita boleh berikhtiar, boleh berusaha, penentuannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya. Baginya segala kekuasaan, dana segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dia berkuasa di atas segala sesuatu. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi auzubillahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta, alladzi khalaqal mauta. Allah lah yang menciptakan mauta, mati dulu. Kita asal dalam roh kita mati. Jadi khalaqal mauta wal haya, kemudian Allah Ta'ala menciptakan hidup. Mati dulu, menciptakan hidup. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak tengok siapakah di antara kita semua ni ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Takkan nak bagi kat kita anugerah, nak bagi haji mabrur, buat secara sambil lewa saja, tidak mematuhi syarat, hukum, akhlak tak jaga, pergi sana, marah sini. Tentulah nak tengok akhlak yang terbaik, amalan yang terbaik, insya-Allah. Perkara yang membawa syirik dan khurafat dan bid'ah. Perkara khurafat yang merosakkan iman. Ada orang pergi dekat kelambu Kaabah, bawa gunting, potong gunting kelambu Kaabah, bawa balik besar ni RM150 besar ni. Separuh mungkin 75 ke 100. Begitu harganya. Balik rebus minum air, tak ada faedah apa-apa. Masih dinding Kaabah tu macam-macam, air hujan, ketik burung pun ada. Saya ada besar ni kain Kaabah, buat selimut pun tak boleh buat apa, minum air dia pun tak boleh buat apa. Jadi tidak ada kehebatannya pada kelambu Kaabah. Tali kemah, pasir di Arafah, jangan ambil pasir di Arafah. Sijil haji dan tukar nama, tak ada apa. Kain putih, kerak nasi, macam-macam orang sekarang. Peluk tiang, di peluk tiang di mana? Di Masjid Nabawi. Ada tiang taubat, ada tiang, tengok ya, tiang jin di Mekah.
tiang jin memang ada di Mekah, dan tiang peluk tiang di Madinah memang ada, iaitu ada sahabat yang bertaubat, dia mengikat dirinya pada tiang. Jadi kita nak pergi cari tiang tu pula jenuh. Kalau 4 juta orang nak pergi pegang tiang tu, siap-siap dengan tiang-tiang tu. Tanam batu di Arafah ni antara perkara bid'ah. Bergantung di kelambu Kaabah, pergi duk gantung pula di kelambu Kaabah tu. Letak duit di bawah kelambu Kaabah, tak ada pasal. Membawa air zam-zam, kismis semasa tawaf. Ni mak dah beritahu ni, mak bawa ni, mak bawa air zam-zam, mak tawaf pula bawa air zam-zam dengan kismis nak bagi hampa minum. Tak ada faedah apa, kerana air zam-zam tu sudah hikmah dan barakahnya daripada dulu hingga sekarang. Tak payah nak bawa air zam-zam lagi, pergi tawaf lagi, benda khurafat. Itu yang Ustaz Asy'ari isteri dia kena tangkap, kerana tak payah nak pergi ukuf di Arafah, pergi ukuf di rumah dia aja. Ada kena tangkap lah. Pasal benda-benda pelik ni shortcut. Orang sekarang nak cari shortcut di mana dapat mendekatkan negeri Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala. Jadi melalui tuan guru. Tuan guru pula kalau puasa menulis kalimah syahadah, memakai tangkal, kan? Sahabat semalam orang perempuan undang pegawai apa dia apa kerja dia peguam 180,000 ke 120,000 bagi kat bomoh. 120,000 ini bisnes cukup baik. Mengambil bomoh tolak bala lagi satu haru. Allah ma'afina kulil bala di dunia wa azabil akhirah wa syadi dunia wa syaril akhirah. Doa Allahumma rafa'na bala'a wa baba'a. Ya Allah rafa', ya Allah angkatkanlah bala itu. Allahumma rafa'na bala'a wa baba'a. Ya Allah kau angkatkanlah bala, wabak, penyakit daripada kami. Apa ya Ustaz? Dia orang Jawa, yang cakap Jawa. Dia Tuhan dia, aku ni tak. Dia cakap saja orang Jawa, orang Minang cakap Minang. Tak payah. Tai besi, ada juga. Ada orang mengambil jin di sana ya. Ada orang mengambil toyol di Mekah. Saya cerita yang saya pergi jemaah saya itu, ada satu perempuan dimasuk jin berumur 270 tahun. Lebih kurang kita tolong dia, insya-Allah dia pun sihat, jin tu keluar pada badannya. Kayu koka ke batu permata ke, jangan beli benda karut-karut di Mekah. Jampi pula, jampi tahan haid, dia tak ada. Ya Allah, sekiranya aku sampai ke Mekah ni, kau lambatkanlah haid aku, kerana aku nak selesaikan, permudahkan urusan haji atau umrahku. Itu saja. Dia tak ada jampi tu, marang kerapu, marang ini, dengan berkatnya doa Sayyidina Ali. Tak. Niat semata-mata kerana Allah. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. 4 golongan orang mengerjakan haji. Kita tengok sekarang ramai orang pergi haji. Para pemimpin mengerjakan ibadah haji untuk makan angin je, untuk tujuan politik. Orang tengok dia ni bagus ni, dia pergi haji lah. Pergi haji lagu mana? Penghayatan ibadah haji itu, nak mendapat mabrur haji itu. Orang kaya pergi haji untuk berniaga. Dia kata sana barang-barang murah, baju-baju, jubah ni dia beli 65 rial jadi Mekah, jual di Malaysia satu lain 149 ringgit. Saya jumpa di Bangi Harmain, jubah Harmain beli sana 70 rial saja. Jubah macam ni tafah 100 rial, paling kurang tuan boleh dapat 95 rial. Itu paling kurang, dia tak bagi. Dafah nombor 1, nombor 2 Ad-Dahil, yang ketiga Harmain. Harmain nama aja beli kat Mekah, buat di Vietnam.
Tuan-tuan yang mana tak cukup beli buah kurma, besok datang ke Cokit, ambil campur buah kurma ni, buah zaitun, buah apa, campur-campur sekali, ni daripada Mekah, daripada Arab. Dia bukan tahu memanglah benda tu pada Arab, malah ada buah kurma ni Malaysia. Jadi tak payah penat. Orang miskin pergi haji untuk mengemis. Tuan-tuan tengok sahabat semalam pengemis di Johor Bahru, perempuan umur 70 tahun, akaun ada 3 akaun bank. ASB ada, itu ada, ini ada. Orang Melayu pula bukan boleh tengok orang kesian nak bantu saja, tengok dia kaya daripada kita lagi. Allahu Akbar. Para kali pergi haji untuk kemegahan, orang kaya tertipu, orang miskin tertipu, orang qari tertipu. Pasal apa tertipu? Budak-budak muda dia hafiz Quran, bila dia beri azan, dia azan sedap tak suara aku sedap tak? Dia kata suara hang best, memang lain pada yang lain. Rosak orang yang ada ilmu. Tok guru pula datang, tengok-tengok anak murid ada 20 orang. Tak semangat je nak ajak malam ni, anak murid 20 orang lah. Tertipu tuan guru seolah-olah dia dapat memberi ilmu, kepahaman kepada anak murid dia, sedangkan ilmu yang pada di Pulau Khatak dia pun dia ilmukan oleh Allah Ta'ala. Yang memberi faham kepada tuan-tuan sekalian bukan saya hanya postman. Hakikatnya yang beri faham itu, yang menunjuk ajar kepada tuan-tuan itu Allah Ta'ala juga. Kenapa pula kita tuan guru rasa hebat? Saya rasa bangga hari ini anak murid saya ramai. Macam dia ada kuasa untuk memberi kepahaman dan ilmu itu kepada anak murid, sedangkan itu daripada taufik, hidayah dan inayah Allah Ta'ala jua kepada kita, kerana tanda kasih sayangnya. Betapa kasih sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Sebelum niat bersyarat, ingat orang perempuan ada niat bersyarat, tapi saya nak tengok dulu. Tengok dulu niat bersyarat. Saya buka dalam kitab Dr. Zahzan, ada sebut benda ni, tapi saya kata ustaz, kenapa ustaz tak itu, tak apa kata boleh tidak digalakkan ihram haji bersyarat. Jadi orang perempuan tak payah belajar, tak payah ikut apa yang saya ajar tadi pada mula-mula soalan tadi sahaja. Pasal Ustaz Dr. Zahzan saya rujuk, tak payah. Dr. Syafawi pun tak payah. Yang perlu pengetahuan yang mencukupi. Kena baca macam itulah. Tentang manasik haji, iaitu hukum, tentang syarat, tentang rukun manasik haji. Menghadiri khusus asas sepenuhnya, fardu ain mesti beres, salat, bab taharah, bersuci. Kemudian inilah gambar sekarang. Di belakang sa'i itu hingga ke atas habis dah dibuang. Belakang tempat sa'i, sekarang tempat sa'i itu mungkin dijangka akan naik lagi 2 tingkat. Dan menara yang depan yang kita nampak sebelah kiri saya, sebelah kanan tuan-tuan, sudah dibuang. Dia akan sambung, benda yang tempat kosong itu akan disambung. Persekitaran di Tanah Suci. Tuan-tuan tengok ya, yang belakang sana tu mana tempat sa'i? Ni. Itu jam sebelum siap, sekarang dah siap. Jadi kita di sana besok, hotel sebelah mana? Saya masuk hotel saya, jam besar sebelah kiri, itu Al-Jiyad. Saya datang daripada belakang masjid Masfalah. Kalau saya datang daripada belakang Sugulail, apa pula Sugulail? Suk al-lail, pasar malam. Suk pasar, lail malam. Arab kata Sugulail, orang Melayu kata suk al-lail. Orang Melayu pandai. Yali. Apa yali? Apa arti yali? Ya lail, wahai malam. Itu yang kita dengar, yali. Rupanya wahai malam. Memahami budaya bangsa lain
Dia itu orang Afrika, orang perempuan, dia datang dengan badan dia tolak kepala kita, tolak sana. Kita dah duduk sejam dah, dia main duduk celah-celah kita tu, dia letak tempayan dia, habis kita sebelah. Turki, orang India, Pakistan, orang Indonesia, baik pelihara solat awal waktu berjamaah, atau Pak Haji balik Malaysia jarang-lah main. Saya duduk di Mekah tak pernah tinggal, duduk di Mekah tu, di Madinah 8 hari sembahyang awal waktu kami. Lepas lah ni cukuplah, penatlah balik Malaysia. Zikir doa pagi petang, saya dah ajar apa nak baca. Astaghfirullahalazim 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salawat 100 kali, atau baca ya latif 129 kali, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh baca yang lain, badan tak sihat aja hari ni, kakak ya salim ya salim ya salim ya salim, ya salim ya salim, hamba rezeki tak ada, ya rozak ya rozak ya rozak ya rozak. Dan bacalah Asmaul Husna. Tasbih, istighfar, selawat, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha, saya dah sebutlah tadi. Tasbih, subhanallah, subhanallah. Kemudian tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata ulama, kata tarikat ihsan, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah Ta'ala, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dah lama dah duduk di Malaysia, tak sampai-sampai bumi Mekah ni, sampai-sampai ke Mekah. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah. Bila nak zikir, selepas subuh bacalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ala abdika wa ala ahdika sampai habis 3 kali. Dan baca bismillahirrahmanirrahim la zuru ma asmihi syai'un fi ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim 3 kali selepas subuh. Doa masuk Mekah, nampak je bandar Mekah, baca doa. Yang ni sempadan, dipanggil miqat. Miqat di mana ni? Tanah Ain. Bacalah doa masuk Mekah. Nampak? Dia ada macam tu, dia panggil tugu sempadan tanah haram. Sebelah sana tanah halal, sebelah miqat tu masjid Tanah Ain, sempadan miqat. Sabar menghadapi segala cabaran dan redha atas pemberian Allah SWT. Sabarlah tuan-tuan, orang lelaki. Inilah hotel kita di Mina, di situlah tempat makan. Nampak ni kawan tu tunjuk, baiknya itulah dia duduk, yang tak pakai baju situlah, makan situ, tidur situ, rehat situ, semua situ. Itulah almari baju kita yang bersangkut penuh tu, almari baju. Boleh makan dekat situ saja, tidur pun situ, baring pun. Apa kita patut buat? Alhamdulillah, syukurlah. Jadilah dapat duduk macam ni pun cukuplah. Tapi dia bayar 70,000, tak duduk macam ni. Kata macam mana Pak Ji? Sabarlah dugaan. Mana boleh dugaan bayar 50,000, 70,000 duduk tempat macam ni. Kena komplain. Kata jangan komplain, sabarlah. Mana boleh? Tu pasal hotel dah penuh, dia kena tidur luar hotel. Bumbung apa? Kita tengok dia punya siling apa dia. Dia siling dia. Itulah bumbung dia. Ramai pula pakai duduk landing luar kemah. Orang perempuan. Kita saja kah? Tak, orang lelaki pun ada juga. Malaysia.
Situlah Pak Haji, situlah Mak Haji. Tengok Pak Haji tak tahan. Dekat situ tembak. Mana tahan bila ayak penuh. Tuan-tuan, jadi sebab Ustaz makan tak sedap dekat Mina, lepas tu susah bila ayak. Memang susah bila ayak, makan sikit aja lah. Pasal itulah bila ayak kita orang lelaki. Sampailah macam tu lah. Dulu zaman saya dulu, bila ayak dah lah bukan macam ni cantik. Jadi puak ni yang lelaki ni, dia pergi balik bas saja. Balik bas, dia pun sampailah qada hajat dia. Kemudian bas pun start, jalan driver dia. Tinggal dia balik bas, nak lari macam mana? Ini kerja Pak Haji. Pasal buang dalam botol bukan kerja orang perempuan. Ni Pak Haji punya kerja. Situlah rambut dia dia bergunting, situlah dia lepas hajatnya. Yang kita nampak putih tu, itu kemah perempuan. Yang Pak Haji balik belakang kemah perempuan, dia pun sampaikan hajat dia. Lepas tu kita pun kata Pak Haji, kami ni jemu dah nak tengok wayang kulit. Matahari suluh kat Pak Haji belakang. Lepas tu Mak Haji tengok kemah dia, nampak macam wayang kulit lah. Ni tengok tu berbuih lah Pak Haji nak kerja. Pisau cukur pun situ, semua pun situ. Bawa pisau cukur betul-betul, cukur buang dalam bekas, dalam tong sampah. Jangan buang situ. Ni emergency lah ni, nak pergi cari jauh tak ada tempat, situ saja dia qada hajat. Banyaknya. Tung air minuman. Senang buat tempat rehat. Boleh? Saya nak pergi dekat apa tu? Ada orang tanya saya tadi hari tarwiyah. Ada orang tanya ya. Masa kita ada lagi kan ni? Nak minum lepas suruh minum. Penat? Boleh? Kita minum, lepas tu kita praktikkan. Atau macam mana? Minumlah ya. Minumlah. Luar kita hari ni balik pukul 12.30.